السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا تجعلنا في غفلة ولا تأخذنا عن غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا إنك أنت خير الراحمين. آمين يا رب العالمين. Yang mulia Tuan Guru kita Baba Khairul, semoga-moga menyembuh dan sihat daripada penyakit-penyakit dan juga apa saja, dan kepada kita semuanya semoga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selamat dari segi jasadnya, juga selamat dari hatinya daripada segala gangguan yang membawa kepada kesesatan dan juga kelalaian yang bagaimana telah disebut dan ditausiahkan oleh Tuan Guru kita tadi. Amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah, dan juga kita ucap terima kasih dan semoga-moga dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kita semua yang hadir pada pagi hari ini, dapat kita bertemu kembali setelah kita putuskan pertemuan kita agaknya 2 tahun lebih, lebih kurang 2 tahun. Nah, kemungkinan boleh jadi tak bertemu lagi. Nah, tapi alhamdulillah Allah masih lagi melanjutkan usia kita, masih lagi memanjangkan umur kita, bukan saja semata-mata memanjang umur,
memanjang di dalam keadaan kita ni sihat wal afiyah, terutama sekali iman kita dan Islam kita, juga ihsan kita dengan qada yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan beginilah kita minta berlanjutan hingga berterusan sampai kepada akhir hayat bi husnil khatimah. Jadi sebenarnya tajuk di hari ini itu dalam bentuknya soal jawab, dalam bentuknya begitu. Tapi tausiah ni sudah cukup dengan Tuan Guru tadi, amat berenah sekali. Usia yang diberi disampaikan oleh Tuan Guru kita tadi cukup-cukuplah yang menarik, lagi pula yang menggementarkan hati. Oleh itu kita doakan dengan doa yang disampaikan tadi, di antara lain Allahumma la tuhyina fi ghaflatin. Kita selalu bawa, sama ada di dalam sujudnya, dalam salat, ataupun selepasnya, ataupun dalam keadaan apa saja, doa itu tidak ditentukan masa, kan? Allahumma la tuhyina fi ghaflatin. Ya Allah, mintalah jangan kau menghidupkan kami di dalam kelalaian. Lalaian yang telah diurai kupas oleh Tuan Guru tadi. Bagai-bagai lalai lah. Allahumma, ya Allah, la tuhyina. Mintalah jangan kau menghidupkan kami fi ghaflatin, dalam kelalaian. Yang dikata tadi, ulaika humul ghafilun wa la takum minal ghafilin, orang-orang yang lalai. Maka ghaflah, lalai. Mintalah ya Allah jangan kau menghidupkan kami di dalam kelalaian. Satu permintaan lagi, wala ta'khulna an ghirratin. Dan minta ya Allah jangan kau ambilkan kami daripada tertipu daya dengan keduniaan dan lain-lain. Yang tertipu, dalam keadaan kita tertipu, terpedaya itu, kau ambilkan ketika itu. Minta ya Allah janganlah la du'aiyah wala ta'khulna an ghirratin. Sebab dunia mata'ul wurud, sifat asliyah dia mata'ul wurud. Tapi kalau kita pandai kita membicarakan hak yang tadi itu, jadi beri manfaat. Tengok sesuatu yang mempunyai racun, tapi kalau kita guna kena pada tempat, hikmah panggil, dengan bijak pandai, wad'u syai' fi mahallihi, kita hantar ke sesuatu kena pada tempat, yang racun tadi jadi ubat, yang najis, yang mutanajjih, bila kita usaha jadi suci, kan? Hatta sampai air yang sudah mutanajjih sebegitu banyak diproseskan dengan berbagai cara, maka juga hukumnya berubah jadi suci. Air mutanajjih yang sedikit, bila kita membanyakkan sampai 2 qalah lebih, maka sekiranya hilang perubahan, maka jadi suci. Demikianlah dunia disifatkan dengan mata'ul wurud, mata benda kesukaan, aima yutamatta'u bihi sampai yazul, barang yang diambil kesukaan dengannya kemudian hilang dengan sekejap mata. Sebab tu dunia yang hampir, lagi pula ambil daripada dana'ah yang hina keji. Sekalipun begitu, kalau kita guna kena pada tepat, itu memberi manfaat.
Sebaliknya ubat, betul-betul ubat yang untuk menyembuh itu dan ini, penyakit itu dan penyakit ini. Tapi kalau kita guna ubat tu tak kena pada tempat, ubat juga memberi merbahaya, kan? Sebab tu dia tulis nak guna ubat tu, ini ubat merbahaya. Kalau bahasa Siam dia tulis ya antrai, dia tulis kita. Ya ubat antrai merbahaya. Macam mana ubat tu merbahaya? Dengan kait jika sekiranya diguna tak kena pada tempat. Yang sepatut makan hanya 1 biji. Tapi kerana kita ni terlalu nak cepat kepada hilang, 3 biji sekali, 4 sekali. Bagaimana jadi? Nah, sebab itu kita yang tak pandai, tak tahu cara guna ubat, disuruh periksa doktor. Nah, sebab tu dia beri satu jagaan. Lagi pula tulisan yang menjagakan ubat berbahaya, tulis dengan warna merah. Ada sini macam tu. Tulis pula dengan warna merah. Selagi pula kata-kata tu nak menggerunkan ini berbahaya, tulis pula dengan warna tu merah. Sedangkan ubat, asal hataran ubat untuk syifa, menyembuhkan, tapi salah guna. Sebab tu tulis mari apa dia, penyalahan gunaan. Dan arti kita boleh ambil mafhum daripada situ. Nah, penyalahan gunaan dadah. Arti dadah ialah dadah. Tapi bila salah guna, salah dengan undang-undang, salah dengan agama, kan? Tapi kalau kita guna tu untuk dia, maka itu adalah memberi faedah, kan? Sebab tu Allah Ta'ala kata, apa dia? Huwallazi khalaqakum ma fil khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah menjadikan lakum untuk kamu. Lam lil intifa' wal i'tibar. Allah menjadikan ma fil ardi, barang yang pada bumi semua ini Allah menjadikan untuk kamu. Jami'an, semua jadi untuk kamu. Maka untuk ni lah kita kena, untuk ni untuk apa? Terkadang api kita guna ni tak kena, bahaya. Terbakar, membakar. Tapi guna kena. Tengok tempat duduk kerja apa, tempat gas. 2 hari lepas kita pergi sana, dia ajak kita masuk tengok di sana. Allah kata pekerja, duduk di sini, kata dia, macam kita duduk di neraka. Lagi pula duduk dalam senantiasa berhati-hati. Berpakaian pakaian kawalan. Bermakna kata banyak ingat pada akhirat. Kerana tempat duduk tempat berbahaya. Tapi tempat bahaya pun bila ada kawalan, ada jaga kena pada tempat serta dengan izin Allah SWT, maka selamat. Ni kita tempat duduk begini, kalau kita jauh daripada berbahaya. Kita duduk di kampung, dalam kebun begini, udara pun melayan sejuk, kan? Tapi kalau tak kena guna, bahaya. Yang ni terletaklah kepada pandai kita guna. Demikianlah kita tarik juga kepada ilmu agama sendiri. Ilmu syar'i yang kita duk tutup dan beristighal dengannya ni. Dan pergi kepada ibadat tu sendiri betul-betul pada pandangan zuhir. Kalau kita solat, rakaat, takzim ke siapa? Hingga sampai kita menjadikan kalau seorang itu rakaat kepada makhluk, yakni pada yang lain daripada Allah, atas niatnya takzim sebagaimana mentakzimkan Allah, hukum membawa kepada kufur, kan? Tanggal iman. Kalau sekadar membesar, tunduk sampai hak rakaat, bagi rakaat solat, niat membesar tapi tidak seperti membesar kepada Allah, martabatnya rendah sedikit, haram. Tapi kalau kosak mentakzim sebagaimana mentakzimkan Allah, pergi kepada tahap kufur. Jika tahu, jika sengaja, jika tidak dikena paksa. Kan ada kait dia lah. Kalau tidak tahu, dimaafkan.
sekaligus. Saya tak tahu. Lain kali jangan. Sudah tahu dah, jangan sengaja. Kita tidak sengaja tapi dipaksa. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Itu tidak mengapa. Jadi rupa di dalam solat kita tak ada rakaat. Dan ada sujud. Bukan hebat sujud ni, hebat sekali sujud kepada Allah. Tapi kalau hati tu guna ke lain, niat kita tu tak betul, tidak ikhlas semata-mata kerana Allah, niat kerana lain, cuba tengok macam mana sembahyang itu pula dalam hadis sebut akan digulungkan dalam hadis, dipukul balik atas orang yang sembahyang itu, kan? Tak ada dalam hadis sebut dari segi tarhib supaya Nabi kita tu ikhlas dalam ibadat sembahyang dan lain-lain. Kalau kita buat tidak ikhlas, banyak dalam hadis-hadis sebut mu sembahyang kerana siapa? Rupa kamu sembah aku, rupa kamu sujud rakaat kepada aku, tapi hati kamu kerana siapa dan kerana apa? Kalau kerana sianu, kamu pergi ambil ganjaran dari sianu itu. Kita orang awam ni buat kerana upah gaji, gajaran, ajran jadi gajaran, jadi itu ajran, gajaran. Kita nak upah. Kita orang awam ni lain pada orang yang martabat tinggi itu, billah lah mereka itu. Itu bila kita niat tu salah, maka tengok rupa ibadat pun lagi kena marah. Demikianlah apa saja di atas niat kita yang bersih, bina dengan syarat-syarat rukun yang zahir, dan dibinakan atas asas akidah yang sahihah, mengikut jalanan ahli sunnah wal jamaah radhiyallahu ta'ala anhum. Lalu serahlah kita kepadanya. Itulah di antaranya. Kita jangan lupa doa tadi. Munasabah dengan apa dia, kita takut sangat kita lalai. Kadang-kadang kita tak sedar kata kita dalam kelalaian. Rasa kata kita tu tidak lalai. Walaupun senantiasa kita doakan, semoga Allah tidak menjadikan kita di dalam kelalaian hati, juga kelalaian anggota, sebagaimana disebut oleh Tuan Guru kita tadi, yang dipetik ambil daripada makna ayat walaqad zara'na li jahannama ila akhir ayat tadi. Alhamdulillah, inilah faedah yang kita dapat ambil daripada kedengaran ilmu syar'i daripada Al-Quran wal Hadis, dan istinbat dipetik oleh para ulama. Bila itulah al-ulama al-amiluna bi'ulumihim, maka manfaatu semoga-moga apa dia menjerat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sampai setakat ini sebagai laluan, maka kita bukalah kepada soalan sekiranya kalau telah disediakan. Boleh dibentangkan beberapa soalan dulu. Maka bila dalam bentangan, tengok apa yang perlu jawab dulu. Betang-betang ada 2, 3, 4 ataupun 5 masalah. Cuba betangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bagi Tuan Guru, di sini saya akan baca mungkin 5 soalan dulu. Soalan yang pertama, hukum mayat pesakit COVID-19 yang dikebumikan tanpa dimandikan, sebaliknya digantikan dengan tayamum. Soalan kedua, masalah perselisihan hari wukuf di Arab Saudi dan di Malaysia. Soalan ketiga, bagi seseorang yang membuat gadaian yang telah cukup haul, ini gadaian emas, adakah wajib keluarkan zakat emas tersebut kerana barang kemas
bukan jadi hak milik mutlak kita kerana berhutang dengan pihak bank untuk bayar upah simpan. Soalan yang ketiga. Yang keempat, bagi hamba yang selalu bertaubat tetapi masih tidak dapat lupa atau masih teringat-ingat dosa-dosa maksiat-maksiat terdahulu, apakah taubat hamba ini diterima Allah? Cukup. Alhamdulillah. Dengan bertangan soal-soalan yang telah dibentangkan tadi sebagai memberi jawapan, bukan sekadar jawab tetapi beri keterangan insya-Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ambil dulu yang akhir. Kita ambil dulu yang akhir, hubungkan dengan masalah taubat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum al-ayah. Kita hamba yang telah beriman, Allah menyeru, Allah memanggilkan dengan seruan yang manis, menarik. Ya ayyuhallazina amanu. Banyak sekali dalam Quran Allah memanggil dengan bentuk itu. Hai ayuhai orang-orang yang telah percaya. Bila kata allazina amanu, dia panggil, kait dia tu tak sebut di sini, ada sebut setengah-setengah di lain. Yang kita maklum hak kata beriman dengan 6 perkara kan, yang dikatakan rukun iman, 6 perkara itu. Bila kata ya ayyuhallazina amanu ataupun ayyuhal mu'minun, mesti ada kait ai billah. Wa bimalaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Tu mesti dah. Tak sebut sini, ada sebut-sebut di lain. Tak dipanggilkan mukmin, tak dipanggil orang yang beriman kalau tidak ada kaitan yang 6 tadi. Sebab itu ada orang soal ahli kitab tu boleh panggil beriman kok? Ada orang tanya semalam. Ahli kitab al-Yahud wan Nasara, adakah mereka itu tu beriman? Kalau nak jawab ya pun boleh juga. Beriman yakni beriman lughawi. Beriman arti percaya. Percaya dari segi bahasa sahaja. Dia percaya kitab Taurat, kitab Allah. Dia percaya Musa, Harun, Nabi, Rasul Allah. Percaya tu percaya pada lurah, bermakna mutlaqut tasdiq. Tapi pada syarak bukan. Seperti orang solat tidak ada tamakninah. Pada panggilan solat, macam pagut ayat sudah. Solat dah. Tu panggil solat. Tapi pada syarak bukan. Kerana tak mencukupi rukun dan syarat. Bila tak cukup satu pun tak jadi. Begitulah rukun iman dia 6. Bukan salah satu daripada 6. Tak ada nak dia kata rukun iman itu ada 6 perkara, yakni salah satu. Bukan. 6 yakni perhimpunan 6 itu. Kalau kurang satu, bukan. Oleh yang demikian, orang ahli kitab walaupun dia beriman dengan Musa, beriman dengan Isa, tapi dia tak beriman dengan Quran, tak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka iman tak cukup. Maka bila tak cukup, pada syarak tak dipanggil iman. Pada segi lurah tak apalah, mana dia percaya tapi percaya setengah-setengah kita. Kau dah tu ya. Maka kita kembali pada sini. Hai orang-orang yang telah beriman, Allah nasihatkan tubu. Ini tanda sayang. Tak seperti dia kata kepada orang-orang kufur. Ya ayyuhallazina kafaru la ta'tazirul yaum. Dia kata begitu. Hai orang yang telah kufur, pada hari ini akhirat kelak tak
akan terima lagi. La ta'tazirul yaum, jangan kamu berdalih lagi hari ini. Faham makna berdalih? Faham dah? Sana sini cakap ada berdalih. Cakap berdalih beralasan itu dan ini. Ataupun orang bertanya panggil lagi pelari begitu dia begini, ya betul-betul salah, pelari itu pelari. Orang bertanya panggil juga berdalih itu berdalih ini supaya nak lepas daripada kesalahan. Jangan dah kata la ta'tazirul yauma, jangan kamu berdalih lagi hari ini. Mana jangan berdalih, kalau mu dalih pun tak diterima dalihanmu itu. Ini Allah tuju kepada orang kafir kata begitu. Tapi kita maklum bila sebut ya ayyuhallazina kafaru, dok cakap akhirat apa itu ni saya kena ngakai jika ia mati atas kufurnya. Sebab kufur tapi hampir mati, taufik Allah Taala mengucap dua kalimah syahadah dengan sahnya, dengan cukupnya, maka orang panggil walaupun ia kufur tapi ketika mati di atas iman, panggil mukmin. Ya. Itu sebagaimana kita maklum bila itlaqnya begitu. Jangan kamu berdalih lagi pada hari ini. Innama tujzauna, hanya innama ada hasrin, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Yang maknanya dengan mana la tujzauna illa, tidaklah dibalaskan kamu malaikat hanya barang yang kamu lakukan. Maka kamu lakukan apa? Merupakan asah kufur. Lepas tu ikut pulaknya dengan amal talah. Mari pula macam-macam lah. Asah tu kufur. Tak lagi dibalaskan malaikat hanya apa yang kamu lakukan. Itu perkataan tuju ke orang kufur. Manakala paling tuju kepada kita orang mukmin, selepas pada ayat tu berikut ya ayyuhallazina amanu tubu. Tubu ilallah. Tubu ila dengan mana irji'u, kembali. Seperti orang yang lari ya. Lari mari kembali balik. Patah balik tu asal lurahnya nak. Tubu ilallah. Kembali kamu kepada Allah. Sebab apa dipanggil kembali? Kerana seolah-olah ataupun seakan-akan orang yang deraka kepada Allah itu seolah mereka membelakang. Paling belakang. Kalau rumah pun tinggal rumah. Lepas tu panggil balik. Kalau dia duk mengaji, belajar, tinggal mengaji, belajar. Panggil balik, belajar, sambung semula. Itu ibarat begitu. Tubu ilallah. Artinya kita orang mukmin. Sekalipun kita berdosa, kita derhaka, tidak nafikan kita umat yang bukan maksum ni, tak sunyilah daripada dosa. Jangan ingat kata kita ni tak dosa, jangan ingat kata kita ni tak bersalah. Tak boleh lari kita ni berdosa dan salah. Walau bagaimana dosa dan salah pun kita tidak berputus asa. Maka dia panggil kita bertaubat. Kembalilah kepada Allah. Bila sebut taubat, taubat pada syarak dia ada pula syarat rukun dia tu. Dengan bahawa apa dia? Iqla'. Kita cabutkan daripada pekerjaan yang diharamkan itu. Yakni kita berhenti. Kalau kita pernah berlaku judi, kita berhenti dah sekarang. Kalau kita pernah meminumkan minuman keras, mabuk, kita berhenti dah. Iqla' satu rukun. Sekarang berhenti dah. Hak yang telah kita lakukan, itu dia panggil apa? Hak lepas dah. Hak tu an-nadam. Kena sesalkan atas barang yang telah lakukan. Ya kita ni tiga kan? Zaman telah, zaman sekarang dan yang lagi akan. Sebuah tiga tu. Maka sekarang berhenti dah. Tidak lakukan lagi apa yang kita telah lakukan. Berhenti dah. Dia panggil iqla'. Tilik kepada hak telah buat dah, hati kita sesal di atas apa yang telah kita lakukan. Tapi sesal kerana Allah. Ya ada kerana sikit lagi. Ada juga orang sesal bukan kerana Allah. Seperti kalau kita berjudi, kalahnya beratus-ratus ribu, Allah sesalnya.
Tapi sesal kerana apa? Sesal kerana kalah. Bukan. Bukan sesal kerana Allah. Kerana kalah. Tu orang panggil sesal tu tidak diiktibarkan. Nah, dua. Yang ketiga, nasbah masa akan datang. Nasbah masa akan datang, iaitu azam hati alla ya'uda ila mithlihi. Azam memutus hati, putus hati bahawa tak mau kembali lagi kepada umpamanya. Kalau dulu kita pernah berjudi, azam hati tak mau ulang lagi seumpama judi itu. Kalau kita minum minuman, sekarang kita dah berhenti, yang telah kita laku, kita sesal di atas barang yang telah laku itu, dan hati pula azam putus bahawa tak mau kembali, tak mau ulang lagi seperti telah lalu. Habis, bila kita faham dah huraian tadi, masukkan dengan soalan. Soalan kata tadi, apabila kita sudah bertaubat, yakni bila itlaq dikhanaki taubat yang nasuha. Taubat jadi kira sah lah maksudnya. Kalau taubat tak sah, bukan taubat lah. Supaya solat tadi lah. Solat berapa kali pun bila tak sah, panggil tak solat. Sebab tu Nabi SAW suruh ulang sembahyang lagi tu. Seorang Arabi masuk solat, dia tak tengok. Tak kena lah tu. Maka dia kata, irji' anta fasalli fa innaka lam tusalli. Engkau kembali sembahyang lagi kerana engkau belum solat. Oh, belum kerana baru sudah ni. Kerana sembahyang tidak sah, dia agak belum sembahyang. Begitu taubat. Bila itlaq seorang sudah bertaubat, yakni taubatan yang nasuha, taubat yang sahihah, cukup rukun tadi. Syarat tadi sah. Bila sah, mengikut cakap atas janji daripada Allah, maznun dizankan kita suci. Seolah-olah kain kita, baju, yakni pakaian seumumnya kena cemar, kena najis, maka kain jadi mutanajis. Begitulah tubuh kita pada asal bersih, mula dilahirkan suci. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Tapi dia kena kekotoran, kena najis, kena apa, maka panggil mutanajis. Bukan najis air ni, mutanajis. Kita orang ni bersih pada asal, tapi bila didatangi dosa, maka sebagai mutanajis, maka kita menyucikan. Cara menyuci pakaian, cara dia. Menyuci daripada dosa, cara dia, kan? Maka kita kena cara sah. Bila sah dah, soalnya masih lagi duk terlitah-litah gitu kan. Cuba ulang sekali lagi nak tahu lapar yang diguna saat ni. Setelah ia taubat, dia masih teringat-ingat akan dosa dan maksiat terdahulu. Yang masih teringat-ingat, dan boleh kata juga masih terlintas khatil lah, masih terlitah-litah di hati, ingat hak dulu. Bukan ingat saja, bila ingat seronok-seronok, jangan tu kan. Sekali seronok sengih sungguh. Apa kamu duk senyum? Ingat hak zaman dulu, zaman muda dulu. Maka dengan teringat macam tu adakah apa soal di belakang tu? Adakah taubat hamba ini diterima? Ya begini, haknya tidak sangkut dengan litah-litah. Ya begini tu. Terima tak terima tu hak tu pekerjaan ghaib. Tak ada siapa boleh tahu secara nyata. Sebab ini masalah perkara ghaib. Hak tu bagi Allah. Yang kita pergi ukur dengan usuluddin, ini setengah pada harus bagi Allah memperbuatkan mungkin atau taknya. Maka setengah pada mungkin tak apa. Terimakan amalan, terimakan taubat dan lain. Terima tak terima harus bagi Allah. Ikut dia lah. Tak ada siapa nak pergi tekan dia, paksa dia. Tak ada siapa nak halang dia. Kan? La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Apa riwayat? Wa la radda lima qadaita. Tu masalah terima tak terima tu soal dia. Tetapi dia ada sebut janji dengan kata jika kita buat cukup rukun dan syarat, serah kita pada janji daripada dia, dia terima. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharri. Dalam hadis sebut au kama qala, sesungguhnya Allah terima taubat hamba
selama mana belum gharah ditenggarakkan. Sebelum tu janji daripada Allah terima, tapi bina atas rukun dan syarat tadilah. Maka katakanlah bila kita taubat cukup rukun syarat, janjinya diterima. Bila diterima, arti dosa yang telah kita kerja tadi suci macam kita basuh kain baju lah. Kan? Cara kita basuh kain baju, terkadangnya tak payah gosok. Gosok gonyah panggil apa? Gonyah gonyah. Kadang-kadang tak kejap sikit kena gonyah. Terkadang dosa ini cemar tu tak payah gonyah. Rendam saja. Rendam air bubuh sabun. Dia tengok-tengok suci. Tapi nak gonyah juga tu sebagai tambahan lah. Tambahan. Kata tak gonyah pun cukup dengan tujuan kita suci. Begitulah dosa. Dikatakan dosa kecil, saghair, terkadang gugurnya dengan tak ada kena gonyah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa doa kifarat lepas kita berbabil bobel guna tu mudah-mudahan gugur. Dan mengaji pula wudu. Katanya dosa di atas ke atas kita. Bila kita ambil wudu dia gugur. Ada juga riwayat. Dan sembahyang juga bila kita sujud dia gugur. Itu ulama tanggung atas saghair. Tetapi ulama kata juga tidak mustahil pun kalau kabair ini kemurahan Allah. Itulah kemurahan Allah. Dia nak ampun tak ampun itu wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Kemudian bila cukup syarat cakap di atas dia janji daripada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sudah diterima. Bila terima dosa itu habis, ibaratnya kan suci. Bila suci, kalau kamar dia lepas pada suci, kalau kerja kali yang kedua ataupun mengikut tu kerja lagi, maka itu panggil dosa yang baru. Baju dah suci, tiba-tiba pergi kena pula suatu ni najis hak baru. Kadang-kadang kata, macam mana ni kainmu tak ada basuh lagi. Tak basuh dah kemari. Ini apa? Hak baru kena. Kata ni kata, ni hak baru. Basuh semula. Kata ni kata. Itu yang benarnya. Pas ada telitah. Telitah muka kita ada apa otak ke? Ya telitah sebuah mata kita tengok. Maka tidak ada salah. Apa pula telitah-litah masalah khawatir, teringat lain pada mengingat. Lain pada sengaja ingat, teringat. Kita guna teringat tu. Nya teringat. Maka itu masalah kata martabat qasad, hajis, khatir, hadithun nafsi tak apa lagi. Duk cakap, ku dulu, tu dia. Seronok juga, ingat kau dulu, sengat. Maka adakah kita memutus hati di atas buat? Tak. Maka hadithun nafsi tak dikira lagi. Bahkan cita hati nak buat, tapi tak sampai tahap azam, tak apa lagi. Ini rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu sekadar telitah-litah teringat-ingat tu. Alah. Itulah semoga-moganya ini semua ni rahmat kesayangan Allah. Apalagi ulama bercara kalau seorang tu kufur apabila dia bertaubat dengan bahawa dia beriman yang sah lah. Kalau mazhab Syafi'i syarat-syarat ada asyhadu la yang beberapa syarat, ada mazhab lain tu kena sikit. Nak mengucap tak payah asyhadu la ilaha illallah. Kita ni jadi sempurna lagi. Syarat kena ada asyhadu dan lain-lain lagi. Bila cukup syarat bagi orang yang kufur sudah jadi iman dan dosa-dosa kekufuran dia dan lain-lain semua digugur. Hak tu orang ulama kata diputuskan begitu. Itulah. Bakal dia kerja pula kufur hak semula dia panggil riddah. Tak panggil kufur asli dah lah. Demikianlah kita orang mukmin yang berdosa, mukmin yang asin. Maka apabila kita taubat ni cukup dengan rukun syarat, maka taubat itu sah, mengikut janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala, diterima. Cakap turut janji, turut ilmu, diterima. Setelah diterima seolah-olah kita suci daripada dosa. Tiba-tiba mai buat pula, dia panggil dosa baru.
Maka wajib atasnya, kalau ngaji kita, wajib atasnya atas seorang mukallaf itu taubat yang baru. Bukanlah kata bila kita kerja kali yang kedua, dosa yang pertama kembali balik dah. Baju yang kita suci bila lagi kena sewaktu najis dulu balik pula. Dah. Ni najis baru. Itu bandingnya. Nah, itu pun demikianlah. Itu dia. Sebab tu di antara tadi mana doa tadi itulah. Mintalah ya Allah jangan kau hidupkan kami dalam kelalaian. Bila kita senantiasa ingat, lalu dihidupkan amalan zikir kita, hati kita, itu dengan selalu menyebutkan Allah. Uzkurullaha zikran katsira. Tu kita nak. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Paling kuat astagfirullah. Ghufrana. Ada orang ya Rab. Ya Rab. Bahasa orang Arab ni tu ada. Ya Rab. Jari jaga. Ya Rab. Oh tu hebat. Ya Rab. Mana tak lalai. Ingat ke Allah semua. Ya Rab. Ya Rab. Apa ya Rab? Ya Rabbi. Ya Rabba. Ya Rabbu. Kata gila. Ya Rab. Tu maka kita pun begitu. Bila begitu apa litah ni subhanakallah dan sebagainya, maka itu jadi terhapus. Itulah selesai daripada soal yang pertama. Lepas tu kita pergi kepada apa lagi soalan yang ketiga. Jadi sungsang lah tu. Kita bila nak pukul foto yang bila sungsang 3, 2, 1 pop. Nyambil kot tu. Ada 3, 2, 1 pop. Tak kat gambar. Biasanya 1, 2, 3 kan. 1, 2, 3. Tapi ada 3, 2, 1 pop. Tu. Ini pun sebab tu ambil sungsang lah tu. Hundu tu kepada soalan yang ketiga. Apa ulang sekali lagi? Gadaian tu. Masalah gadaian. Jadi rupa gadaiannya emas. Emas. Baik. Kita maklum bila sebut gadaian ataupun perkataan bergadai. Itu bergadai masdar. Gadaian suatu yang digadaikan. Ini satu bab dalam fiqh disebut ar-rahn. Babur rahn. Ini bab pada menyatakan bergadai ataupun gadai. Kita panggil bergadah. Gada. Lepas tu ya ada rukunnya kan. Rukunnya balik orang yang bergadai itu panggil rahin. Orang yang bergadai itu tua punya barang tu dia panggil rahin. Balik orang yang memegang gadai dia panggil murtahin. Orang yang pegang gadai itu, kita gadai mah, kita tua punya mah, panggil kita ni rahin. Gadai kepada satu orang ataupun suatu tempat seorang lah, kita mudah-mudah kata. Maka orang yang memegang gadai panggil murtahin. Apa tu gadaian kita, maka barang yang digadai panggil gadaian. Masuk nun keluar kita. Barang yang digadai kita tukar yang di tu, tambah nun di belakang, gadaian. Barang yang dimakan panggil makanan. Itu. Barang yang diminum panggil minuman. Barang yang dipakai panggil pakaian. Faham dah tu? Barang yang digadai apa tadi? Emas masalah. Emas yang kita digadai, maka emas tu masih gadaian. Gitu. Betul. Baik. Bila sebut gadai, dia tidak sah bergadai dengan selalu dengan berterusan gadai. Dia kena bina di atas apa? Nak gadai dia kena bina di atas apa? Asahnya apa dia? Lagi gadai selalu tak boleh. Bina di atas berhutang. Itu bermakna kita berhutang duit 10,000 masalan. Itu maknanya berhutang dulu. Karena barang gadaian merupakan cagaran. Faham cagaran?
Panggil tak cagaran sini? Panggil cagaran. Tu cagaran, merupakan cagaran. Apa gadaian? Ialah merupakan cagaran atas hutang. Sebab ia berhutang ni ada dua cara. Emang berhutang semata-mata. Maka balik kita hak panggil rohin tadi, kecek bab gadai kita panggil rohin. Tapi sebelum nak gadai dia ada berhutang dulu. Dia ada berhutang. Panggil kita ni agak panggil kata bab qarat, muqtarid. Kita nak berhutang duit si Khalid si Zaid, kita misal gitu nah. Kita nak berhutang Zaid, aku mari nak berhutang duit kamu. Berapa? Sekian-sekian katakanlah. Maka balik Zaid pun, ayah dengan kamu aku harap aku percayai aku amanah. Nak berapa sebanyak berapa dan juga berapa masa, berapa lama masa, sebulan, 2 bulan dan sebagainya. Bila orang yang ada taruh kepercayaan, orang amanah, tak ada nak kepada gadaian. Kerana gadaian merupakan cagaran. Satu amalan kita tolong-menolong, maksud dalam umum wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bila orang yang ada sutu, ada susah, mari cari kita yang ada, minta nak berhutang dengan kita. Kita disunatkan tolong saudaranya jika saudara itu amanah. Kalau orang tak amanah, syarat tak menggalakkan beri. Kerana takut jadi bergaduh lepas pada tu. Bergaduh sungguh. Berhutang nyata-nyata. Saya tak ada berhutang. Berhutang 10,000 aja dah, 8 je. Jadi masalah. Lalu tu kena ada kes surat watiqah apa semua sekali. Tu asalnya berhutang. Jadi kalau kita amanah kepada orang yang nak berhutang, tak payah kita ada kecagaran. Bahkan kalau si pembutang itu nak letak cagaran, tak payahlah aku denganmu akad amanah. Kadang-kadang pula beri tipu. Hanya sebulan kamu nak ambil. Kalau sampai masa tu ada bila bayar. Nak yang tak amanah dah ni. Tapi kalau kita kurang percaya, tak berapa nak beri. Balik yang Nuh kata, bukan aku nak berhutang saja, aku ada letak cagaran. Tu pegadaian. Jadi kena akad berhutang dulu. Aku beri berhutang ke kamu 10,000. Yang ni kata aku terimalah. Iqtaradtu. Dia bagi beri berhutang panggil mukrid. Balik orang yang berhutang muqtarid. Itu satu bab pula, babul qardi. Sudah berhutang, nak pernah gadah, akad pula. Ambil emas dan cincin jam umpamanya. Aku beri berhutanglah kamu di atas hutangmu yang ada di atasku sekian-sekian. Ini pun aku peganglah, irtahantu. Sudah kita serahkan. Kalau kata emas, kita serahkan emas kepada tuan punya hutang. Sebagai cagaran di atas hutang yang kita berhutang tadi. Tu gadai. Sudah. Sudah itu. Berapa lama tu bergadai tu? Lebih pada setahun. Sama ada kata nak bayar dalam masa tak sampai setahun, tapi tipu-tipu tangguh-tangguh lagi sampai lebih 12 bulan, yakni bulan qamariyah, hilaliyah. Baik. Lebih pada 2 tahun, setahun. Tepat nak soalnya apa tadi? Adakah wajib zakat? Wajib keluarkan zakat emas. Adakah wajib keluarkan zakat emas? Baik. Emas itu ialah kepunyaan bagi si bergadai. Tak? Walaupun kita gadai tidak berpindah milik. Malaikat ada orang gadai secara helah. Dan cara helah bercakap di luar akad kata nak bergadai. Tapi apabila akad sungguh, helah pergi kepada akad hebah. Aku hebah emasku kamu. Orang kata aku terimalah. Tu tak panggil gadai lah. Pergi kepada hebah. Sebab apa dia helah kot tu? Kerana kadang-kadang orang memegang gadai nak guna. Dia tak boleh guna barang gadaian. Hanya kita pegang saja. Kita berhak pegang saja. Kalau gadai mutu apa, kita berhak pegang mutu itu. Sehingga kalau ia tuan punya mari nak minta, mari aku nak pinjam mutu, malah mutu dia. Tapi mutu dia apa dah bersangkut dengan hak yang memegang gadai sambil dengan hutang.
Dia nak ambil guna sebebas-bebas tak boleh, kena izin daripada yang memegang gadai. Adakah milik tu pindah kepada yang memegang gadai? Tidak. Kalau akad gadai. Kalau akad hebah, itu mempermilikkan. Lepas tu jadi pindah milik bila ada khabar ihbah. Ni dah gadai betul. Bila begitu, tuan punya emas ialah orang yang bergadai. Utang tuan yang memegang gadai. Maka bila sampai kepada setahun, katakanlah dua apa, kira-kira nak kira setahun dulu. Orang panggil kalau masalah emas perak, masalah kata harta zakawi, masalah naqad. Kan? Maka di situ wajiblah atas tuan punya emas itu mengeluarkan zakat. Itu dia. Sebab apa dia, emas tu adalah kepunyaan dia. Masa dia kata duk simpan. Dan atas orang yang apa dia, tuan hutang tadi. Wajib juga atas dia mengeluarkan zakat mengenai dengan hutang. Kerana hutang dah sampai ho lagi pula nisab. Katalah berapa ribu sini? Nisab sekarang. Berapa nisab sini sekarang? 3,800. Maka hak berhutang tu lebih pada tu, kita boleh kata. Tu dia. 4,000 hutang tu. Maka apa yang sampai nisab, bahkan lebih pada nisab dah. 4,000. Lepas tu sampai pula hol pusingan 12 bulan Arabi. Maka cukup sabak dan syarat yang mewajibkan. Tetapi mari soalan, adakah wajib zakat tu selalu? Bila sampai setahun wajib selalu, kata setengah tak wajib selalu. Kenapa? Ini sebagai angka saja dengan kita, nanti yang nak bayar. Bila yang nak bayar, kita mengeluarkan zakat. Ada juga mengatakan apa dia, harus kita bagi apa dia zakat dengan yang lain. Bila dibayar tak payahlah kita keluar zakat dah. Itu bina atas kaum mengatakan sakut dengan ain, sakut dengan zemah, situlah pula panjang ceritanya di situ. Baik. Ada emas tadi, bila kita gadai, maka emas tu disimpanlah. Kan? Emas tu disimpanlah. Sebab dia tak boleh nak guna, orang yang memegang tak boleh guna kalau bukan milik dia. Cuma pegang sampai masa. Sampai masa pergi bayar. Bila tak bayar baru berkira bercara. Ni kamu panggil punya gadai tu mari. Sekarang hutang yang kamu berhutang dah sampai masa. Dainun halun, hutang dah sampai masa, berjanji 12 bulan. Ni cukup dah. Sampai masa bayar. Maka kalau ia boleh bayar, selesailah. Dia bayar hutang, ambil emas, membalik. Sebagai cagarannya. Tiba-tiba mari-mari, maaf, tak boleh nak bayar lagi, ada beberapa sebab lah. Kat COVID ni jadi jatuh ekonomi dan sebagainya, minta tangguh lagi. Bila minta tangguh, maka tubik pula hukum di situ bagi orang yang tuan hutang tadi tu, sunat memberi inzar, beri tangguh. Sunat beri tangguh. Beri tangguh lagi. Tangguh sekali pertama, beri sebulan lagi. Sampai sebulan, mari pula. Macam mana? Tak boleh nak bayar lagi. Bila tak nak bayar itulah, berkiralah di atas emas ini macam mana. Kalau balik tuan hutang kata beginilah, pakai emas tu, kalau mu nak mau, pakai jadikan mu. Jadi pakai beri kamu, saya dah pakai hebah, kamu dah. Sebagai bayar hutang dengan kiraan emas tadi. Sebab tu orang nak pegang gadai, kadang-kadang dia nilai barang yang nak gadai itu. Nak berhutang 10,000, maka emas yang digadai sampai dah harga 10,000. Kalau tak sampai, balik orang megang tak mau. Tapi kalau pegang tak ada hak, sampai masa emas ni sebenar 8,000 je. 8,000 je. Yang kamu hutang tu 10,000, arti kena tambah mari lagi 2,000. Pendek kata kira bercara. Sebaliknya kalau emas yang digadai itu 12,000, yang berhutang hanya 10,000, kira pergi kemari, tak apalah, pelucuk atas emas. Bila lucu atas emas tapi emas harga 12. Balik yang ni pula
Apa cucu? Panggil apa sini? Yang lagi tu baki lagi. Apa panggil apa? Baki arah yang lagi depan nak macam hantar ketua tu panggil apa? Serah. Kalau ni kat Kelantan panggil cucu. Cucu duit menyucu. Tu dia, kita beli 40 riyal tapi diberi dengan 50 riyal. Pan ambil 50 riyal dah 40 riyal. Lepas tu ada 10 riyal lagi cucu balik. Orang Kelantan cakap gitu, dan petani pun cakap gitu. Kadang-kadang dia pergi gadai pakai ambil semuanya. Ini salah. Itu kan. Emas jadi gadai harga 12,000. Hutang jadi buta hanya 10,000. Apabila tak boleh nak bayar itu, hanya kita mau pada emas itu. Cucu balik 2,000. Kerana harga sungguh 12. Jangan ambil semuanya. Haram. Tidak sah, tidak halal tu. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Itulah nah. Sebab hak ni, hak kamu, hak aku, dia hak masing-masing. Itulah. Tu golek kita tu kadang-kadang tak buta pakai gadai selalu. Itulah lebih kurangnya wallahu a'lam. Seterusnya pula